Bab ke-11, tidak boleh menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil, kecuali dekat binaan, dinding atau seumpamanya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari, katanya, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu pergi ke tempat membuang air, maka janganlah dia menghadap kiblat, dan janganlah juga dia membelakanginya, yakni pada ketika membuang air itu, tetapi menghadaplah ke arah timur ataupun barat. Bab ke-12, orang yang membuang air dengan duduk berpijak di atas 2 biji batu bata. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Wasi' bin Habban daripada Abdullah bin Umar bahawa beliau berkata, orang ramai mengatakan, apabila engkau duduk untuk membuang air, maka janganlah engkau menghadap kiblat, dan janganlah juga menghadap Baitul Maqdis. Abdullah bin Umar berkata, pernah pada suatu hari saya naik ke atas bumbung rumah kami. Tiba-tiba saya ternampak Rasulullah SAW sedang duduk berpijak di atas 2 biji batu bata dengan menghadap Baitul Maqdis untuk membuang air. Dan dia, yakni Ibnu Umar, berkata kepada Wasi', barangkali engkau ini termasuk di kalangan orang-orang yang bersembahyang dengan melekatkan punggung mereka ke lantai. Saya, yakni Wasi' berkata, saya tidak tahu demi Allah, yakni apa maksudnya. Malik menjelaskan, maksudnya ialah orang yang bersembahyang dalam keadaan tidak terangkat punggungnya dari lantai. Dia sujud dalam keadaan punggungnya melekat di lantai. Bab ke-13, orang-orang perempuan keluar ke tanah lapang, yakni untuk membuang air. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa isteri-isteri Nabi SAW selalu keluar pada waktu malam ke Manasik, iaitu kawasan tanah lapang yang menghala ke perkuburan Baqi'. Apabila mereka hendak membuang air, Umar telah beberapa kali berkata kepada Nabi SAW, hijabkanlah isteri-isterimu. Tetapi Rasulullah SAW tidak menurut kata-katanya. Pada suatu malam, Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW, keluar di waktu Isya. Dia seorang perempuan yang tinggi. Maka Umar pun menegurnya dengan berkata, kami memang kenallah engkau, wahai Saudah. Umar berkata begitu dengan harapan diturunkan perintah hijab. Maka Allah menurunkan ayat hijab. Zakaria meriwayatkan kepada kami, katanya, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya kamu, yakni orang-orang perempuan, dibenarkan keluar untuk menyempurnakan hajatmu. Hisham berkata, maksud Nabi SAW ialah dibenarkan keluar ke tanah lapang untuk membuang air. Bab ke-14, membuang air di rumah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya, pernah saya naik ke atas bumbung rumah Hafsah untuk sesuatu keperluanku. Tiba-tiba saya ternampak Rasulullah SAW sedang menunaikan hajatnya dengan membelakangi kiblat, yakni Kaabah, dan menghadap ke arah Syam, yakni Baitul Maqdis. Yaqub bin
Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan lagi daripada Wasi' bin Habban. Beliau memberitahu kepada perawi di bawahnya bahawa Abdullah bin Umar telah meriwayatkan kepadanya, kata beliau, pernah pada suatu hari saya naik ke atas bumbung rumah kami. Tiba-tiba saya ternampak Rasulullah SAW sedang duduk berpijak di atas dua biji batu bata dengan menghadap Baitul Maqdis. Dengan menghadap Baitul Maqdis. Baru ni kita sudah bincang berkenaan dengan wudu ni. Ni sebenarnya dalam bab wudu, tetapi dicela tu kerana ada kesesuaiannya. Imam Bukhari telah bawa mari bab-bab yang menunjukkan kena ingat kepada Allah pada ketika hendak bersetubuh, begitu juga pada ketika hendak pergi ataupun masuk ke tempat membuang air. Situ mana ada kaitan. Kalau untuk perkara-perkara seumpama tu pun digalakkan, dianjurkan supaya baca bismillah. Maknanya kalau dalam bab wudu lebih-lebih lagi lah, sebab itu berkait dengan ibadat. Sebab itu berkait dengan ibadat. Adapun yang tidak berkait dengan ibadat, pada zahirnya pun disuruh, apa lagi lah mana kalau yang berkait dengan ibadat. Itu Imam Bukhari hendaknya, sebab hadis yang menepati syarat dia tentang sunatnya baca bismillah ketika berwuduk ni tidak ada. Jadi dia mari hadis ketika nak bersetubuh itulah secara qiyas aulawi. Maknanya Imam Bukhari, kita faham daripada situ dia pakai qiyas, dia guna qiyas. Itu hak setakat hak baru ni. Oleh kerana Imam Bukhari sudah sebut dah bab cerita tentang pergi buang air ni, pergi buang air, ada baca begini-begini, baru ni kita sudah jumpa dah. Maka di situ ada kena-mengena dengan buang air lah pula, dari segi adab-adab buang air pula. Baca tu a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. A'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca begitu tu pun adab juga, termasuk dalam adab. Dia pun oleh kerana ada kesesuaian dengan adab ni, nak buang air ni dia buat marilah hadis-hadis dan bab yang berkaitan dengan adab membuang air. Dan cerita buang air pula situ, berhenti sebentar cara kau wudu. Padahal itulah hak asalnya, itulah maksud asalnya, tapi berhenti sebentar. Sebab apa? Ada kesesuaian pula ni dari segi adab ataupun disiplin ketika buang air. Sama ada di padang ke ataupun di dalam bilik air ke, lagu mana. Tentang orang perempuan pula panjanglah pula situ ceritanya. Menggunakan air, menggunakan batu, panjanglah pula situ. Jadi terhenti. Dia ada maksud sendiri seperti kita sudah bincang dah baru ni. Di sini cerita tentang buang air. Jadi cerita tentang buang air gapo ni dalam Bukhari di sini, Pak. Di sini. Antara adabnya ialah tidak boleh kita menghadap kiblat pada ketika membuang air besar ataupun air kecil, kecuali dekat binaan, dindingkah atau seumpamanya. Itu boleh lah. Dindingkah atau seumpamanya, itu boleh lah. Itu Imam Bukhari buat mari. Bukan sekadar baca doa tu saja nak masuk, selesailah. Nak buang air ni selesailah, habislah adab dia. Tidak, banyak lagi adab-adab dia nya. Itu Imam Bukhari nak cerita dia.